kita akan belajar bab 11 transformasi isometri. Okey, transformasi merupakan proses ubah orientasi, ubah kedudukan, ubah orientasi, saiz melalui pantulan. Okey, kamu akan belajar 3 benda. Translasi, putaran dengan putaran tak. Okey, so image yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah congruent. Congruent tu maksudnya sama. Okey, kita tengok Okey, bentuk asal kita panggil objek, bentuk selepas transformasi kita panggil image. Okey, contohnya yang ni. Okey, katalah kita ada segi 4 ni. Bentuk sisi 4 ni ada sisi dia 4A, B, C, D. Lepas tu bila dilakukan proses transformasi, dia akan jadi A tanda, B tanda, C tanda, D tanda. A jadi A tanda, B di B tanda, C di C tanda, D di D tanda. Nanti cikgu cerita macam mana proses pindahkan dia. Okey, transformasi tu merujuk kepada pergerakan dan padan dengan orientasi. Orientasi merujuk pada arah lah. Padanan tanpa ubah rupa bentuk. Okey, so jadi dia tak ubah rupa bentuk. Kalau bentuk sisi 4 ni dia condong lah. Ni tegak, CB ni tegak lah. Okey, so jadi isometrik tu merujuk kepada penjamaan yang menunjukkan objek dan image bersifat kongruen. Jadi objek dan image bentuk dia sama. Sebab tu nama dia tajuk transformasi isometrik. Okey, kita tengok contoh. Antara berikut yang manakah merupakan kita tengok contoh. Antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa. Okey, tadi transformasi kata arah tak apa, arah beza tak apa, tapi saiz dia kena tetap sama. Okey, so jadi kita pergi tengok. Okey, kita tengok ni A jadi B. Kamu tengok anak panah. Kan pandai tengok anak panah. So anak panah tala ke A. Maksudnya ni objek. Ni objek, ni image. Ni anak panah tala ke N kan. Objek, image. Ni K jadi L. Ni objek, image. Ni tala ke kanan jadi objek, image. Okay, so kamu tengok ni A. Bentuk dia sama kan. Habuan tajam dia tu. Tajam tulis. Jadi dia maksudnya adalah transformasi tapi dia tak ubah rupa bentuk. M dengan N tak ubah rupa bentuk pun kan. Jadi dia hanya pindah je ke kiri kan. Dia macam ni terbalik kan. Tak apa. Terbalik tu kita panggil orientasi. Okey, so jadi B ni transformasi sebab dia tak ubah kedudukan dan tidak ubah rupa bentuk. Okey, yang C ni tengok tajam ni ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak benda 5. So dia ubah bentuk dia berubah ni nak digemuk sikit. So dia bukan transformasi. Jadi okey. Dia apa? Bukan transformasi. So jadi ni segi 4 elok aja. Ni tengok dia ada condong. So dia bukan transformasi sebab bentuk dia lain. So bukan transformasi kerana berubah bentuk. Arah dia tak apa. Macam ni. Macam ni. Ni tak apa. Dia macam pantui balik ni. Tajam bentuk dia sama. Tu kena ingat. Arah tak apa. Okey. Kita tengok pula. Dua objek tu adalah congruent. Congruent. Kena faham istilah congruent. Congruent tu maksudnya bentuk dan saiz dia sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakan. Bentuk sama kali arah tu tak apa. Ingat bentuk rupa dia masih sama. Okey, antara dua pasangan ni bawah yang manakah congruent? Tengok ni. Ni besar, ni kecil kan. Jadi bentuk dia tak sama. Tidak congruent. So jadi kamu kena faham maksud congruent dengan transformasi. Okey, so saiz tak sama. Jadi lihat ni. Putih dengan putih ni dia sama. Habuan dia terbalik ya. Terbalik tak apa. So jadi congruent. Saiz sama walaupun kedudukan dan orientasi dia. Orientasi dengan arah lah maksudnya. Okey, kita tengok pada translasi. Tadi cikgu kata ada translasi, putaran dengan pantulan. Okey, translasi ni ialah pemindahan semua titik-titik pada satu sata mengikut arah sama dan jarak yang sama. Arah dia sama, jarak sama. Diubah titik.
Objek dan image mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Sama lah. Macam tadi cakap transaksi ni. Objek, image, bentuk dia sama. Okey, so jadi ini objek, ni image. Okey, bentuk dia sama, dia talar ke kanan. Okey. So kalau hak ni dia talar, dia berbeza. Dia mesti orientasi arah dia sama kalau translasi. Kalau kongruen dia tak kisah. Arah tak kisah. So jadi translasi mesti arah dia sama. So jadi ni arah berbeza, dia bukan translasi. Tengok orientasi dia tak sama. Orientasi merujuk kepada arah. Okey, so jadi untuk translasi ni kamu kena ingat dia ada pergerakan. Dia ada arah pergerakan ke kanan ke kiri. Dia ada jarak pergerakan, bilangan unit ke kanan ke kiri, berapa kotak, macam tu. So jadi dia ada vektor translasi. Dia vektor translasi ni dia ada macam ni rupa contohnya. Okey, contoh dia macam ni. 2 dengan 3. Yang atas ni merujuk kepada kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Ke kiri. Aduh, eja tak betul. Kiri. Okey. So yang bawah ni dia untuk kalau positif atas, tolak untuk bawah. Tu dah nampak pergerakan. Atas, kanan, kiri. Kanan positif, kiri negatif. Kalau atas positif, bawah negatif. Okey. Kita tengok contoh. Tentukan kedudukan titik P bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi. Okey. Vektor translasi tu maksudnya kau kena buat line dengan anak panah. Okey, titik P bergerak 2 unit. Okey, kita buat ni. Titik P bergerak 2 unit ke kiri. Ini 1, 2 unit ke kiri. Lepas tu 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. So dia akan jadi kat sini lah. Okey, so disebabkan dia nak lukis vektor translasi, kita tak mau alur-alur ni sebab dia mengganggu, jadi kita padam. Okey, so kalau vektor translasi, dia suruh lukis vektor translasi, kamu kena buat garisan, sambungkan titik dia. Okey, tadi kita dapat jawapan yang ni. Okey, so jadi kita kena buat garisan dan anak panah. Dan jangan lupa P tanda sebagai image. Objek tak ada tanda, ada tanda ialah image. Okey, so jadi kita buat B pula. 5 unit ke kanan, Tadi ke kiri kan? Okey, ke kanan. Buat dulu 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Okey, so 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bukit betul dah. Ke bawah 5 unit. 1, bawah tu bawah 1, 2, 3, 4, 5. So dekat sini. Okey, bila buat kat situ, kita nak dia punya lukis vektor translasi kan. Okey, kita buanglah alun tu. Ganggu lah. Kita buang alun. Okey, 6 unit ke bawah. Hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi kat sini. Okey, bila kat sini, P tanda. Lepas tu potonglah dia punya alun tu. Kita buat garisan. Okey, garisan dah terbentuk. Jangan lupa buat anak panah. Okey, siap lah. Okey, D pula. P bergerak 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, tambah. Lepas tu kita buat anak panah dengan garisan. Okey, anak panah. Garisan dah buat anak panah. Okey, jangan lupa tulis P tanda. Okey, kita tengok pada tentukan vektor translasi. Okey, OP. Jadi asal yang ni dia jadi yang ni. Macam mana pergerakan dia? Jadi ni atas kan, atas. Jadi cara kamu tulis dia
ke kanan. Dia ke kanan dulu Kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi ke kanan 3. Kalau ke kiri baru negatif. Naik atas maksudnya bawah ni positif. Berapa kotak naik? 1. Okey. Ni 1, 2, 3. Naik atas 3. Ni 3, 3. Okey. Buat siap-siap vektor form. Okey. Vektor form ni maksudnya vektor bentuk ni lah namanya vektor translasi. Okey. So jadi kita tengok OP. Okey. Maksudnya dia gerak ke kiri. 1, 2, 3. Ke kiri. Jadi atas dia negatif 3. Lepas tu naik atas kan? 1, 2, 3. Naik atas. Jadi positif 3. Okey, sekarang ni objek, ni image. Dia ke mana? Ke kanan kan? Kalau ke kiri mai kot ni. Kanan ni sekotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi kat sini 1, 2, 3. 3 kotak. Kalau ke kanan ni positif. Turun bawah 1, 2, 3. Ni negatif 3. Okey, siap. Okey, sekarang kita nak tentukan translasi dia. Okey, jadi image bagi suatu objek dia sesama dari segi bentuk, saiz dengan arah. Okey, nak saiz, bentuk, arah dia mesti sama. Itulah baru translasi. Okey, jadi kita nak try jawab. Okey. So, jadi cikgu buat ni sama daripada soalan. Sebab cikgu nak crop ni sebab cikgu nak senang conteng. Okey. Dan kamu senang nak rujuk yang soalan dengan jawapan. Okey, tentukan translasi bagi rajah ni. Okey, so kamu kena pasti dulu yang mana satu image, yang satu objek. Jadi, kalau macam ni, Q ni objek, ni image. Okey, so bentuk translasi. Okey, kita kena tulis siap-siap lah bentuk translasi ni. Tentukan translasi, kita kena ada bentuk kurungan ni. Okey, so kamu nak buat yang mana? Cikgu pun senang buat bucu ni lah. Okey, so kita bucu ni akan jadi bucu ni. Kamu nak tentukan bucu ujung ni jadi bucu apa? Okey, 1, 2, 3. Jadi ke kiri kan? Jadi negatif 3. Okey, so jadi ke naik atas kan? Naik atas maksudnya bawah ni positif lah. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau kamu nak buat bucu ni, dengan bucu ni pun boleh. Kita tengok jawapan sama tak? Okey, naik atas dulu kan? Jadi 1, 2, 3, 4. Okey, naik atas. Jadi tulis kat sini lah 4. Kamu jangan salah ruangan walaupun kamu start naik atas dulu. Okey, ke kiri. 1, 2, 3. Jadi negatif 3. Jawapan tetap sama. Tapi kedudukan jangan salah. Terbalik ya. Okey, so jadi objek, image. Objek, image. Okey. So jadi kamu tak payah buat semualah. Buat salah satu bucu pun tak apa. Lepas tu satu lagi bucu buat sekali lagi untuk semak. Okay, jadi cikgu nak buat bucu ni dengan bucu ni. So ni objek kan. Jadi 1 ke kiri. 2, 3, 4 ke kiri. Ke kiri jadi negatif. Bukit dan 4 negatif 4. Okay, ke bawah pula. Ke bawah mesti negatif. Siap-siap. 1, 2, 3. Ni negatif 3. Okay. So yang ni pula. Cikgu nak buat bucu ni lah. So, objek, image. Dia turun bawah kan? 1, 2. Turun bawah. Bawah, dekat bawah. Negatif 3. So, ke atas, dia tak ada ke kanan, tak ada ke kiri. Jawapan kamu kosong untuk atas. Okey, sekarang dia suruh kamu lukis objek A. Dia bagi bentuk translasi dia macam ni. Okey, macam mana nak lukis? Objek kan? Negatif 2. Negatif 2 maksudnya ke kiri kan? 1, 2. Ke kiri dah. Lepas tu negatif 4. Turun ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini lah. Okey, so jadi cikgu dah bila dapat bucu ni. Lepas tu nak buat bucu ni 2 kotak. Cikgu garis lah. Garis. Tu naik atas kotak. Tu sambung lah. Siap. Jangan lupa tulis A tanda. So hak ni pula 3 ke kanan. Jadi kalau kita start bucu ni 1, 2, 3. 3 ke kanan. Kat bawah negatif 1. Okey, siap. Untuk bucu ni. Bucu atas naik sekotak.
Lepas tu nak buat pucuk ni daripada sini 1, 2. Okey. 2. Terus sambung. So sinilah A tanda. Okey, siap. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, contoh yang ni pula nak tentukan image apabila objek dibagi kalau dia koordinat. Tadi kamu tak ada dapat CY, dapat CX, tak ada kan? So sekarang dia merujuk kepada koordinat lah. Okey, so tentukan koordinat bagi image 3, 1. Dia maksudnya macam ni lah. Bila dia bagi image, dia suruh cari image objek dia bagi. So kamu kena tambah. Jadi kamu kena tambah ni, operasi tambah. Ni baca ni tak faham macam tunjuk. Okey, ada dua cara sebenarnya. Lukis. Okey, objek kamu 3, 1. Sini 3, 1 kan. Negatif 5. Jadi gerak negatif 5, 2. Jadi ke kiri gerak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. So 2 naik atas lah. So tu yang dapat sini Q tanda. Kalau kita nak buat tambah, satu lagi cara kaedah kira buat macam ni. 3, 1. 3, 1 objek dia kan. Jadi kamu ke tambah. 3 ni kena tambah yang atas. Jadi 3 tambah negatif 5. Okey, so asal dia atas ni negatif 5. Itulah negatif 5. Okey, 2 dengan 1. 1 campur dengan 2. Dapatlah 3. So inilah cara dia. Kalau kamu suka tulis macam ni pun tak apa. Nak tulis dalam bentuk bentuk vektor translasi pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so sekarang kalau dia bagi objek so cara mu cari objek, image dia bagi, kita arah terbalik. Tadi tambah ni akan gitu. Tu. Jadi macam nak buat. Okey, so dia bagi image kan. Okey, so kita tolak lah. Macam mana kita nak tolak? Okey, so image dia bagi, kamu kena tolak lah. So dia nak A, koordinat A, maksudnya awal dengan awal. Ini negatif 6 tolak dengan 3. Okey, lepas tu 1 dengan 2. 1 tolak, dia punya nombor ni memang negatif 2. Kita buang kurungan. Okey, so selesaikan. Negatif 6, negatif 3, negatif 9. Ni negatif positif kan. 1 campur 2 jadi 3. Siap. Negatif 9, 3. Okey, kalau B pula tak payah tulis perkataan koordinat. Tulis A pun faham dah. Kalau B tanda, maksud image B. So sekarang ni dia memang bagi image dia. So kamu nak cari A untuk soalan A ni pula. Yang ni lah. Jadi ambil 9 tolak. Atas dia pun 3. Okey. Kosong tadi. Tolak dengan tolak 2. So 9 tolak 2 dapat 6. Tolak-tolak tambah 6, 2. Okey, kalau dia bagi image, ni image, kau tanda image. Kau tak ada tanda ni objek. Okey, image dia bagi, objek dia bagi. Dia nak suruh kamu cari bentuk ni. Bentuk translasi. Okey. So macam mana nak buat? Kamu kena buat image tolak dengan objek. So jadi bentuk yang ni yang kamu nak cari. Jadi 3 partner dia 2. Jadi 3 tolak 2. 6 partner dia 9. Jadi 6 tolak 9. So dapat dia 3 tolak 2 dapat 1. 6 tolak 3. 6 tolak 9. Negatif 3. So dapatlah bentuk translasi dia. 1 negatif 3. Okay, so kita tengok rumusan. Kalau dia suruh objek bagi image tanya, maksudnya tambah. Okey, tambah. Kalau image dia bagi objek dia tanya, tolak. Kalau image bagi objek pun bagi, dia nak translasi. Jadi image tolak objek. Okey, ni yang pertama, kedua, ketiga. Okey, itu saja.